Okey. Sebagaimana yang cikgu bagi tahu pada minggu lepas bahawa hari ini kita akan belajar tentang topik 2 dalam sukatan iaitu kebangkitan nasionalisme. Baiklah. Objektif pembelajaran dalam topik ini yang pertama cikgu ingin menerangkan faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang kedua ialah tentang perkembangan nasionalisme dan yang terakhir ialah kesan-kesan yang timbul ekoran daripada perkembangan nasionalisme. Okey, sebelum itu cikgu ingin bertanya apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Kamu semua boleh membuka Mentimeter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Okey, baik cikgu. Dalam masa 30 saat ya. Okey. Kat mana kau tu? Cai. Jawab pada Mentimeter tu. Okey. Cikgu akan memasuki faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Baiklah. Yang pertama faktor kemunculan gerakan nasionalisme ialah melalui peranan agama. Sebagaimana yang kita tahu pelajar yang belajar di Mesir juga terdedah dengan gerakan Islah yang mana dipimpin oleh Syed Jamal al-Din al-Afghani dan juga oleh Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Gerakan Islah yang diseru oleh umat Islam kembali kepada ajaran Islam sebenarnya berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan ini sebenarnya untuk menentang imperialisme Barat di dalam negara Islam. Yang kedua ialah melalui penulisan kreatif. Di dalam faktor ini, hasil daripada sastra iaitu melalui novel, cerpen, puisi dan nasionalisme digunakan untuk mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah dan penderitaan para rakyat. Di sini juga kita dapat menaikkan semangat rakyat bagi memahami realiti kehidupan seseorang itu apabila mereka dijajah. Menurut daripada buku ataupun novel yang bertajuk Melur Kuala Lumpur yang karya Harun Amir Rashid dan cerpen cerita Awam Putat iaitu karya oleh Abdul Rahim Kajai. Putera Guna Tahan dan Anak Mak Lela Gila yang mana dikaryakan oleh Ishak Haji Muhammad menyindir para penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan nikmat tentang kebebasan iaitu dalam karya ini mengencam terhadap aspek penjajahan. Okey, faktor yang seterusnya ialah melalui media cetak. Dalam faktor ini media cetak seperti akhbar, majalah misalnya mampu menyalur ataupun menyebarkan maklumat. Contohnya juga Jawi Peranakan menegur tentang campur tangan pihak British dalam agama Islam di Singapura dan membahaskan isu bahasa Melayu. Selain itu juga melalui sekolah Melayu bahan pembacaan diagihkan kepada pelajar-pelajar. Yang ketiga ialah melalui Al-Iman, novel Al-Imam, neraca, pengasuh iaitu untuk berbagai idea-idea pembaharuan diketengahkan.
Begitu juga dengan Fajar Sarawak, iaitu para intelek Melayu mengkritik dasar Brooke yang mengabaikan hak dan kepentingan bumi Putera Sarawak, yang mana para penduduk di Sarawak ditindas oleh penjajah British. Okey, yang seterusnya ialah sistem pendidikan. Dalam faktor ini, pendidikan moden iaitu Islam melalui pelbagai madrasah, masjid dan sekolah-sekolah agama meniupkan semangat pelajar kepada semua pelajar di situ, tidak silapnya pada awal abad ke-20. Okey, antara contohnya Madrasah Al-Atas iaitu berada di Johor Bahru. Madrasah Al-Mashhur terletak di Pulau Pinang pada ketika itu. Dan yang ketiga Madrasah Al-Dirishiyah iaitu terletak di Kuala Kangsar. Okey, faktor seterusnya juga didominasikan oleh golongan intelektual. Untuk pengetahuan anak-anak semua, golongan intelektual ini terdiri daripada golongan yang cendekiawan ataupun para yang bijak pandai. Okey, hasil daripada perkembangan sistem pendidikan, maka lahirlah para cendekiawan iaitu golongan intelektual yang mampu mengubah persepsi atau mencipta novel bagi mempengaruhi para rakyat untuk menyemarakkan lagi semangat nasionalisme dan mengejar akan kebebasan. Okey, sebagaimana contoh di Timur Tengah yang mana dipelopori oleh Sheikh Syed Al-Hadi, yang mana beliau mengemukakan gerakan idea pembaharuan dalam masyarakat. Okey, pendidikan Inggeris dan Melayu yang mana didominasikan oleh Abdul Kadir Adabi, Datuk Undang Rembau dan Abdullah Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustaz Abu Sarkar Said dan lain-lain lagi. Okey, faktor seterusnya ialah pengaruh luar. Okey, dalam faktor ini kebangkitan Pan-Islamiah di Imperial Ottomaniyah, yang mana mereka menyediakan seluruh umat Islam untuk bersatu padu bagi menentang ancaman dari luar. Ini kerana ancaman dari luar begitu berbahaya kepada kesepaduan ataupun kemasyhuran sebuah negara. Okey, pengaruh gerakan Islah terutamanya di Mesir menggesa para umat Islam supaya melakukan pembaharuan yang progresif. Okey, kemunculan Jepun juga mampu menewaskan Rusia, membuka mata para penduduk tempatan untuk memperjuangkan nasib mereka. Mereka mencontohi peristiwa tersebut untuk menentang para penjajah di negara mereka. Begitu juga dengan gerakan revolusi di China, yang mana kesan daripada revolusi tersebut menimbulkan kesedaran kepada para rakyat untuk membangkitkan lagi semangat nasionalisme di antara mereka. Okey, sesungguhnya kita akan pergi kepada perkembangan nasionalisme. Okey, sebelum itu anak-anak semua, cikgu ingin bertanya, yang manakah antara yang tersebut merupakan aspek yang betul dalam perkembangan nasionalisme? Sila capaikan Mentimeter. Okey, kamu ada 20 saat lagi. Okey, aku nak pakai apa ni kah? Tutup. Tutup dah. Okey. Kita akan pergi kepada perkembangan semangat nasional ini. Pertama ialah perjuangan golongan intelek, iaitu melalui pendidikan agama. Dalam hal ini, kaum muda contohnya menyalurkan pelbagai idea ataupun buah fikiran untuk melalui gerakan Islah yang ditubuhkan dan menjadikan agama Islam sebagai asas kepada perkembangan itu. Yang kedua, melalui Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, yang mana menubuhkan madrasah oleh kaum muda iaitu Madrasah Al-Atas. Okey, pelajar membawa kemajuan dan pemodenan dari aspek sikap serta pentafsiran terhadap agama Islam. Idea yang disalurkan melalui akhbar dan majalah seperti contoh Al-Imam, Al-Iqwam, Neraca, Tunas Melayu, ini juga lagi menyemarakkan lagi semangat nasionalisme di antara rakyat tempatan.
Okey, melalui aspek pendidikan Inggeris, melalui lulusan mantap melalui Melayu Kuala Kangsar yang mana pada asalnya untuk melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran British. Sebagai contohnya Raja Chulan, Mahmud Mak, Yunus Abdullah, iaitu mereka menuntut pihak British memperbaiki taraf hidup orang Melayu. Di sini juga mereka menyalurkan idea dan tuntutan dengan cara terbaik dengan pihak British, iaitu misalnya melalui akhbar, contohnya akhbar Warta Malaya, Utusan Melayu misalnya. Okey, seterusnya melalui pendidikan Melayu. Dalam pendidikan ini melalui lulusan Maktab Pengurusan Sultan Idris iaitu ISITC yang mana sekarang sudah diiktirafkan sebagai UPSI iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, dalam hal ini peranan guru terutamanya Otidu Z, Abdul Hadi Hassan yang mana meniup kesedaran lagi kepada tokoh-tokoh penulis yang mana melahirkan pejabat karang mengaran. Contohnya Zakbar yang mana melalui karya ini menghasilkan buku yang berkualiti yang mana mampu mengasah lagi bakat para intelektual. Seterusnya menitik berat pembelajaran sejarah keagungan alam Melayu. Dalam pendidikan ini juga ayaman dan kesihatan sukan juga diterapkan di lulusan Maktab Pengurusan Sultan Idris yang mana akhirnya mewujudkan satu persatuan dan lagi menggagahkan semangat nasionalisme. Okey. Perjuangan ini juga digerakkan melalui penulisan. Dalam penulisan ini pertama melalui akhbar dan majalah. Dalam akhbar dan majalah mereka memperjuangkan isu dan masa depan anak bangsa. Polemik kaum muda dan kaum tua, contohnya isu pentadbiran ekonomi dan sosial diketengahkan melalui akhbar dan majalah. Sebagai contohnya, akhbar dan majalah yang mampu diterbitkan, pertama ialah Syarikat Jelutong Press, yang kedua ialah Utusan Melayu, yang ketiga ialah Lembaga Melayu, yang keempat ialah Warta Jenaka, kelima Fajar Sarawak, keenam Majlis dan lain-lain. Okey. Seterusnya ialah melalui akhbar masyarakat Cina dan India. Dalam akhbar masyarakat Cina dan India ini, editor akhbar Cina merangsang pemikiran Hua Qiu, iaitu kaum Cina yang berada di seberang laut untuk mengekalkan identiti, ideologi dan memperjuangkan nasib wanita bagi menyemai perasaan cinta terhadap negara. Melalui akhbar masyarakat Cina dan India ini jugalah menyumbang kepada semangat nasionalisme ini semakin membara. Okey, sebagai contohnya, akhbar dalam masyarakat Cina dan India terbentuk seperti Latpao, Modern Daily News, Nayan Suhu Pao, Tamin Nesan, Tamin Merasu dan lain-lain. Seterusnya ialah karya kreatif. Dalam karya ini, ianya bertemakan semangat cinta akan negara dan membela nasib bangsa. Contohnya, mari kita berjuang, iaitu mengajak para penduduk iaitu masyarakat untuk memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Yang mana sebagaimana yang cikgu terangkan sebentar tadi, penduduk tempatan apabila dijajah, mereka akan dibelenggu oleh aspek ekonomi khususnya, yang mana menjadi hamba, pendapatan kurang dan sebagainya. Puisi bertema cinta akan negara, contohnya karya kreatif yang terbentuk, Angan-angan dengan Gurindam. Cerpen bertemakan semangat pejuang nasib bangsa, cinta akan tanah air dan sebagainya. Terakhirnya ialah cerita Awan Putat. Okey, seterusnya perjuangan nasionalisme ini juga dipelopori melalui persatuan. Dalam persatuan ini, persatuan yang ditubuhkan pertama ialah Kesatuan Melayu Singapura. Dalam kesatuan ini menggalakkan ahli aktif dalam pentadbiran yang mana mereka diperuntukkan untuk memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan aspek pendidikan. Dalam kesatuan ini juga mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi, mendorong penubuhan persatuan lain, misalnya Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor. Seterusnya ialah melalui Persaudaraan Sahabat Pena. Dalam persatuan ini menggalakkan ahli untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. Mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu. Ini bertujuan untuk bertukar buah fikiran bagi membebaskan dari belenggu cekaman penjajah. Seterusnya ialah menyatukan pergerakan orang Melayu
melalui kongres atau persidangan. Yang seterusnya ialah melalui Kesatuan Melayu Muda. Yang mana kita tahu Kesatuan Melayu Muda diketuai oleh Ibrahim Haji Yaakob. Yang mana beliau dan peserta-peserta lain berjuang melalui akhbar majlis. Yang mana ingin mewujudkan Melayu Raya, Gabungan Tanah Melayu dan Indonesia. Dalam kesatuan ini mereka menyeru supaya rakyat bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan di tanah air. Ialah ketamadunan bagi sebuah masyarakat itu penting untuk menggambarkan mereka lagi sudah mampu berdiri sendiri tanpa campur tangan daripada negara ataupun penjajah luar. Melalui Kesatuan Melayu Muda juga mereka dianggap radikal kerana menyuarakan penentangan terhadap pentadbiran penjajah. Yang seterusnya adalah Persatuan Masyarakat Cina dan India juga turut ditubuhkan. Persatuan Orang Cina peranakan British contohnya, yang mana menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal, menuntut peluang berkhidmat khususnya dalam perkhidmatan awam. Kita lihat dari sudut masyarakat India, yang mana Persatuan India di Taipei di Pulau Pinang ditubuhkan untuk menyedarkan masyarakat India betapa pentingnya bersatu padu dengan kaum lain bagi menentang penjajahan pihak British misalnya. Okey. Dalam Persatuan India Taiping juga menggariskan bahawa mereka perlu menjaga kepentingan terhadap masyarakat India. Contohnya, masyarakat Sikh, iaitu Khalsa Dewan Malaya, juga menerapkan unsur-unsur yang mana menerapkan kepentingan terhadap hak-hak masyarakat India. Okey, seterusnya. Cikgu akan pergi, saya harap anak murid semua memahami apa yang cikgu terangkan sebentar tadi ya. Okey, baiklah. Cikgu akan pergi kepada kesan perkembangan nasionalisme. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, kesan yang terbentuk pertama ialah segi politik, ekonomi dan sosial. Kita pergi satu persatu ya. Pertama dari segi politik. Dalam bidang politik, bilangan orang Melayu dalam Malaysian Civil Service bertambah. Hal ini kerana kesedaran daripada faktor-faktor yang cikgu terangkan sebentar tadi. Dasar desentralisasi mengembalikan kuasa sultan juga terbentuk. Kesan daripada faktor-faktor yang cikgu terang tadi. Faham tak? Okey. Seterusnya perhatian masyarakat India yang mana mereka sedar untuk membentuk identiti sendiri. Okey. Seterusnya ialah kesan daripada semangat nasionalisme ini yang kesan dalam penduduk tempatan menyebabkan pihak British lebih gerun, takut dan berhati-hati dalam aspek pendidikan khususnya dan mengadakan sekatan terhadap masyarakat tempatan. Inilah sebenarnya betapa pentingnya semangat nasionalisme yang perlu ada dalam masyarakat tempatan. Okey, yang kedua ialah dari segi aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga mampu membangkitkan semangat perniagaan yang mana para penduduk tempatan lebih giat dan berani untuk menceburi bidang perniagaan untuk menjana pendapatan mereka tersendiri. Yang kedua, melalui semangat nasionalisme ini juga mampu menyedarkan para guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Hal ini kerana melalui pendidikan Inggeris inilah yang akan melahirkan banyak golongan cendekiawan, iaitu golongan intelektual. Okey. Dalam aspek ekonomi juga ianya mampu mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Okey, apabila semangat nasionalisme sudah ada dalam masyarakat menyebabkan ekonomi semakin kukuh. Kesan daripada ekonomi semakin kukuh menyebabkan dana masyarakat semakin tinggi yang mana mampu mereka mengantar orang Melayu untuk melanjutkan pelajaran di luar negara, yang mana mampu melahirkan lagi golongan intelektual, iaitu golongan cendekiawan. Okey, seterusnya kesan lain ekoran daripada perkembangan nasionalisme ialah melalui aspek sosial. Dalam aspek ini tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan. Okey, dari situ masyarakat sudah sedar betapa pentingnya pendidikan. Jadi mereka berkumpul dan
sedar untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Okey, misalnya lepasan SITC meningkat, berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf hidup pendidikan masyarakat. Okey, mana-mana pelajar yang berada lepasan daripada SITC, maka mereka perlu berkhidmat sebagai guru untuk membantu ataupun meningkatkan lagi taraf pendidikan masyarakat tempatan. Okey, kesan daripada situ juga menyebabkan lebih ramai guru wanita yang terbentuk. Persatuan India juga mendirikan persatuan untuk menjaga kebajikan. Ini semua kesan daripada masyarakat sudah sedar betapa pentingnya nasionalisme, yang mana mereka benci kepada penjajahan. Okey, seterusnya ialah masyarakat Cina meminta untuk melibatkan diri mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Okey, di sini kita dapat tafsir bahawa uh, dalam pentadbiran kerajaan bukan sahaja didominasikan oleh golongan penjajah, malah sudah ramai golongan tempatan, tidak kiralah kaum Melayu, Cina, India sudah berani untuk mengikut serta sebagai ahli ataupun memegang jawatan dalam jawatan kuasa kerajaan. Okey, itu sajalah yang